Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton kali ini di Kuat Godak Studio Kota Melaka, episod yang ketiga. Kali ini kita bawakan siapa, Oh, dikenali sebagai Iron Mike. Oi, besi ke? Bertahan besi. Kuat gaduh, kuat godak. So that's why dipanggil superhero Iron Mike. Dia belum tahu lagi Kuat Godak ni macam kita mana. Kita bawa dia dekat Kuat Godak Studio Kota Melaka. Stay tune guys. Hai, kembali kita di Kuat Godak Studio Kota Melaka. Seperti yang dijanjikan hari ni. Kita ramai tak sabar ni. tak sabar weh. Siapa nak tahu? Siapa YB superhero ni? Oi, Kang Gangster ni. Gangster Kuat Gaduh. Siapa hari dia? ni yang ditunggu-tunggu. Hari ni kami bawakan YB Nur Helmi. Ya, selamat datang. Kita ucapkan kepada YB Muhammad Nur Helmi. Muhammad Nur Helmi. Abdul Halim. Okey YB, apa khabar YB? Baik, terima kasih Saudara Ashraf. Terima kasih kerana host kat Kodak Studio Kota Melaka ni. Okey YB, alang-alang dah ada kat sini. YB, kenalkan diri YB sikit. Siapa sebab ramai yang nak tahu. Siapa YB ni? Dikatakan digilai oleh makcik-makcik. Bukan gadis-gadis, puteri-puteri, bukan. Tapi makcik-makcik. Mungkin boleh kenalkan sikit. Mungkin orang kat luar tak kenal. Ada yang kenal, kita tahu YB seorang YB yang viral. Betul. Tapi mungkin ada juga yang tahu-tahu gitu tengok video 2 minit, 3 minit saja. Betul. Mungkin sebelah sedikit. Apa yang nak tahu nak cakap tu ni? Mungkin YB sekolah di mana? Saya pendidikan awal di sekolah Alai, kemudian sekolah Bukit Cina, kemudian di high school Melaka, kemudian sambung teknik Melaka Tengah, kemudian sambung UiTM Arau, sambung UiTM Shah Alam. Dan saya tu kerja peniaga. Kemudian 2018 saya start berpolitik hardcore sepenuh masa lah kot. So YB, background YB di UiTM sebenarnya diploma, saya rasa diploma di Arau dan degree di Shah Alam. So background di pendidikan di ketika di UiTM diploma dan Shah Alam tu sebagai apa? Saya civil engineering. YB gangster kita Gangster. ni engineer. Masa gelar-gelar bang. Wah, dia dah start pada kita. Tak apa, kita sabar. So YB, bini berapa orang? Bini satu. Pernah bercinta ketika UiTM? Waktu UiTM mesti ramai awet-awet yang pernah bercinta ni. Mungkin di luar sana tak tahu. Berat nak jawab. Mungkin sebut sedikit, berapa girlfriend? Tak ada kot. Mana ada orang nak kita. So sejak jadi YB ni, ada tak girlfriend lama ke, crush lama ke, contact balik ke, DM ke? Tak ada Sebab mungkin YB garang di luar, takut di rumah. Takut bini? Takut tu bukanlah takut. Menghormati organisasi jawatan ni. Okey, dia mengerti. Tapi adakah YB kita difahamkan juga YB sebenarnya background bukanlah golongan bangsawan. Okay. Datang daripada keluarga yang biasa. Difahamkan juga YB seorang anak yatim. Okay. Mungkin bagaimana kehidupan YB? Adakah terjadinya Muhammad Nur Helmi sekarang ini adalah di atas pengalaman ketika kecil? Saya tak adalah juga. Actually saya bapa saya meninggal waktu saya umur 4 bulan. Dan ketika saya 7 tahun 7 ke 6 tahun itu, masa saya kahwin lagi sekali, saya ada 2 adik tiri dan bapa tiri saya meninggal masa saya umur 13 tahun. So memang family struggle lah kan. Jadi nak kata susah sangat tu bohong lah. Tapi yalah, kehidupan macam orang lain juga kan. Yalah, ada sedikit kekurangan. Tapi saya memang dibesarkan di asrama dan bila belajar tu pun jauh daripada family. Dan bila kita berkejaya tu memang buat pengurusan kan. Dari pembinaan karakter tu yalah, daripada kecil tu macam tu sebab lebih pada survival dan practicality. Dengan pengalaman tu, that's why YB digelar sebagai Iron Mike. Dia jugalah ada channel datang dah sama kartun tu. Adakah YB apa yang YB perjuangkan sekarang ada juga kaitan dengan experience YB sebenarnya? Adakah terpendam rasa hati tu sebenarnya? Macam mana maksudnya? Adakah YB rasa terpendamnya kesusahan ketika dulu tu? YB sebelum ni tak perform dan sebagainya menyebabkan YB terasa untuk perform. Betul, bantu rakyat. To be fair, kita tak boleh lah nak compare environment politik waktu zaman saya. Kalau kata kita hari ni bantu anak yatim ni selesa lah sebenarnya. Sepatutnya selesa dengan apa yang ada. Tapi waktu saya dulu mungkin dia terhad. Bukan kerana wakil rakyat tu jadikan dia terhad, tapi keadaan pada waktu tu tak sama macam hari ni. Mungkin kesedaran waktu tu untuk menyumbang tu tak sama macam hari ni. Jadi to be fair, tak boleh lah kita nak kata hari ni main susah tu sama dengan dulu main susah. Tapi sikit sebanyak kita faham apa yang dirasai pasal saya lebih dengan kawan-kawan.
Okay. Yang bila kita ada asrama ni, kawan-kawan ni lebih daripada family. Okay. Adakah asrama tu di high school asrama ataupun di teknik? Di high school asrama, teknik saya tak ada asrama, tapi yalah, bila diploma di Arau dan Shah Alam tu semua duduk dengan kawan-kawan. Jadi memang environment kita dengan kawan-kawan. Tapi kalau kata lepas geram apa yang dia tak ada juga, sebab saya rasa daripada situ lagi ikut apa yang dia dari dulu lah menyebabkan saya bersama dengan UMNO hari ni. Mungkin kalau teruk sangat UMNO pada waktu tu, mungkin kita tak bersama pada hari ni kan. Betul. Adakah juga YB seorang yang aktif sukan pada waktu sekolah? Tak kisahlah sekolah rendah ke sampai ke kita adalah bersukan je lah, sekadar bersukan, bukan kata pandai bersukan macam orang lain sampai mewakili sekolah tu, tak ada. Sukan tu sebagai riadah biasa je. Okey, adakah juga saya difahamkan di UiTM Arau yang YB MPP? Adakah MPP ataupun macam mana? Dulu saya tak adalah MPP, dia presiden kepada fakulti. Dia presiden fakulti ni, dia automatik akan duduk dalam MPP. Okey. Tinggal masa sikit zaman saya di Arau dulu, hampir semua ITM, so kita start ITM. Berapa bulan je lepas tu dia tukar UiTM. Okey. Bukanlah di monopoli, dikuasai oleh PKPIM, Persatuan Kebangsaan Pelantar Islam Malaysia. So saya antara presiden-presiden fakulti yang awal yang bukan daripada PKPIM lah. Okey, maksudnya YB ni dia kurang beragama sikit lah. Liberal. As power liberal. Liberal Bukanlah kata tu kan, tapi lah kita bukan Yelah. agama, tapi environment saya pada waktu tu macam Kita Islam, cuma kita tak adalah menekankan Ya. kita tu tak berani nak lebih-lebih. Tak ada hardcore sangat lah. macam mana nak cakap kan, bukanlah kata tak Islam kan, tapi tak Islam dan kata tak nakal. Kan cuma yalah, dia kata dia bangsa pun malas macam saya ni dulu kan kita ada adasi kan. Kalau Islam pun daripada UiTM kan, asas dan amalan sosial Islam kan. Jadi bila kita berorganisasi tu lagi dia dah sini-sini dah highlight, kalau kau tak nak berkawat, kau masuk adasi. Tapi the only cara nak masuk adasi adalah tidak aktif bersemayam dan baca Fatihah. Jadi kita sanggup lah bila di orientasi tu, bila suruh baca Fatihah pun kita baca tak betul. Sebab apa? Janji tak masuk berkawan. Jadi tak apalah, kita masuk dalam adasi tu, belajar agama, belajar cara bersolat, cara sembahyang pada usia 18 tahun kan. Tapi okey lah, kita tengok berkawan tengah panas kan. Dia kadang-kadang dia rasa bermalari, macam kadang-kadang kan buat apa saja janji dia mengelak. Cuma bila background ni saya teringat kita sebelum ni, episod sebelum ni kita bersama dengan Dr. Akmal. Ya. Dr. Akmal ni background dia, ibu bapa dia adalah seorang guru. Dia seorang guru pun kita tengok dia mengalami, tak tahulah. Dia kata betul, kita pun tak tahu, tapi dia kata betul, kita kata betul lah. Mengalami jual kuih dari pesawah, macam-macam. Adakah YB mengalami pengalaman-pengalaman macam tu juga? Tak ada lah. Mak saya tu cikgu tadika. Okey. Kan dia bapa saya meninggal, dia bekas cikgu kan. Di sikit sebanyak ada pensionnya. Dan family pun ada bantu. Okey. Tak adalah sampai jual kuih. Okey. Kan kata jual kuih, tak adalah juga sampai ke universiti kawan-kawan jual kokok pun kita tak ada buat apa-apa kan. Tak adalah, saya tak tahu, mungkin konteks dia berbeza kan. Mungkin kadang dia jual tu, family jual tu suka-suka tambah-tambah macam tu. Tambah-tambah, bukan dalam keadaan macam tu kan. Kata saya nak bercerita saya jual kuih bawa keliling kampung tu, tak ada lah. Alright, YB. Ada lah masa zaman universiti, ada lah benda-benda survival yang Jual top up? tak Pernah? ada kot. Tak pernah. Pernah. Macam kira macam have jugalah. Macam tak ada susah mana. Mungkin dapat penonton banyak ni. Tak ada lah juga. Banyak. Biasa dia tu lah. Kita bayar satu dapat dua. Ke YB power pula? Tak ada. Tak ada Dia kadang dia dah cakap di kedai bayar satu dapat dua. Bayar satu dapat tiga. Sebab apa dapat 3? Kadang dia ambil. Dia ambil Dia kali kita Jujur dia jujur. Adalah satu ingat survival saya daripada dulu masa zaman universiti dulu tengah tak ada duit kan. Jadi sana ada satu kedai mamak. Kedai mamak tu masuk kapal kan. Jadi kedai mamak ni ada satu lady yang tutup daripada pukul 3 sampai pukul 5 ke semua lebih. Tapi dah sampai dah subuh dia situ untuk dia bersihkan. Jadi kadang tak ada duit. Dia tutup, so kapal sampai, so waktu sana dia jual timbang. Ada sikit dari itu. Okey. So maksud YB akan kutip pukul 3 ke 5 pagi Sekali lah? tu je lah buat. Sekali je lah. Dari bantuan dia lah. Masa tu lah kan. Benda yang dia ada lupa dah tu. Okey
okey pun dah meninggal ke aku tak tahu. Tak sempat minta maaf kan. Di mana tu? Di Jangan tanya lah. Tak santai. kalau tak YB kena marah ni. Jarang kita dapat tengok YB kena marah. Jadi zaman kita saya berbeza lah kot dengan Dr. Ahmad kan. Budak engineering kan. Dia budak medik lain. Sama dengan industri tu dia lain sikit kan. Cakap pasal industri kan. Dia budak medik dia macam campur orang. Budak besi tu. Kan. Jadi budak engineering ni dia akan buat apa saja untuk hidup. Ya, betul. Saya akui benda tu. Okey kan, kita tak nak main panjang sebab kita ada nak kupas tajuk yang kita nak godak lagi YB Helmi ni. So kita nantikan selepas ini untuk segmen seterusnya. Stay tune di Kuat Godak Studio Kota Melaka. Hai, kembali kita sekali lagi di Kuat Godak Studio Kota Melaka. Bersama kita adalah YB Datuk Muhammad Nur Helmi. Kita terlupa tadi kan, Datuk tu. Datuk Okay, YB. YB memang terkenal. Dah terkenal dah. Viral. Kalau jumpa orang, orang nak ambil gambar. Aku pun kadang ikut dia ni. Betul. Kita dah nampak orang nak tengok kejap ambil sini kak ambil gambar weh. Senang. Kau ingat orang tu tengok kau? Tak, aku pernah tahu. Aku komputer. So aku tu ambil kak nak ambil gambar dengan YB kak ambil sini. Terus. So YB ni popular adalah disebabkan satu event lah. Satu benda yang YB dah buat. Iaitu memang tak asing lagi dengan YB Iron Mat kita adalah Rohingya. Ya. Okay YB, bertitik tolakkan mana Rohingya ni? Yang menyebabkan YB rasa YB terbuka untuk membuatkan isu ni menjadi lebih Macam mana permulaan dia tu? Ya. Panjang sebenarnya. Bukan dapat. Kita pendek dengan YB. Saya mendapat mandat untuk menjadi wakil rakyat pada 20 hari bulan 11 2021. Okey. Pada 21 hari bulan 11 hari besok ni saya dah dapat WhatsApp daripada saya tak ingat apa nama dia, Rohingya lah. Okey. Antara WhatsAppnya ingin menjumpa saya untuk membincangkan masalah Rohingya. Apa bukan masalah, nasib lebih kurang itu, nasib warga Rohingya di Sumabog. Fuck up kan. Satu hari je baru dia mendapat mandat wakil rakyat, dia dah nak bincang apa hal kau. Mana dia dapat nombor? Oh okey. Okay lah, fine, tak apalah. Sure tak dijumpa lah. Kan belagak kan. No, tak jumpa. Jadi waktu tu kita sebulan 2 dia macam ada keep selalulah berwhatsapp. Tak layan lah. Sombong lah. Yang belagak sikit lah kan wakil rakyat. Rakyat kan. Apa yang nak jumpa Rohingya pula kan. Dan lepas 2-3 bulan kot, lepas tu 2-3 bulan tu dia dah start ada isu lah. Kita dah dapat antara isunya ketidakselesaan masyarakat. Jadi kita jumpa landlord, pemilik bangunan tu lah, kawasan tu. Kita jumpa, kita dah ada perbincangan semua. Kita pun dah dengar keperluan dia. Dia pun dah dengar apa yang kita nak. So 3 je dulu saya minta. 1, kebersihan. Jangan contoh kebersihan. Nombor 2, jangan berniaga. Okey. Nombor 3 adalah pukul 10 jangan duduk sepah lagi depan rumah. Lepak-lepak. Sebab dia dah start menakutkan masyarakat. Okey. So dalam 3 bulan pertama tu, dalam bulan 2 saya ingat, dia dah macam okey. Tengah cakap. Lepas tu lepas beberapa bulan tu dia dah start balik. Jadi saya nak mula suarakan di dalam dewan. Pasal kita tengok dia menggunakan ruang kelabu dalam perundangan kita ni untuk diri dia. Dah lepas tu dah start lah. Yang ni ditahui daripada wakil Rohingya daripada Limungan. Ni dah start daripada Kuala Lumpur pula pun dah start WhatsApp semua. Sampai ke Kuala Lumpur. Push. So kita bila dah bawa dalam dewan, tak boleh dibuat satu tindakan pasal dia Grey area. Putusan pusat lah satu. Satu lagi daripada segi perundangan dia ada grey area. Dia ni terlalu banyak advantage yang sebenarnya Memihak kepada Rohingya tidak kepada orang dia specifically kepada pelarian. Tapi dalam konteks ni kita selalu cerita Rohingya ni pasal dia orang ni selalu langgar peraturan. Betul. Dan bulan 12 saya masih bawa lagi dalam sidang dewan. Ujung bulan 12 ada berlaku kes cabul. Ada satu anak Cina berusia 12 tahun ada kes cabul. Okey lah, bila dah ada kes cabul tu kita dah spark kan, kita masuk balik pun kita perasan sebenarnya dah ada kedai 2 balik tu yang start kita renyak habis-habisan lah. Adakah bertitik tolak tu YB menjadi sangat marah? Mungkin orang nak jumpa tak ada masalah, tapi sampai ke cabul ni menyebabkan YB memang betul habis ni. Sebelum tu saya bukan dah like easy kan, tapi kita macam ni lah, macam memukul orang sekali cakap dia buat, sekali cakap dia buat. Bila yang start kes cabul tu kita dah tak ada kompromi lagi. Itu yang gadang tu. Kita terus renyak habis-habisan. Kemudian bila keluarga mangsa tu datang, datang maklum kepada kita, ada Melayu datang jumpa dia.
Melayu datang jumpa. Okey. Nak bincang untuk dia tak report dengan bayaran RM10,000. Wow. Oh. Banyak kan? dia. Hmm. Banyak dia. Yalah, dia bukan Melayu Melayu banyak. Kenapa Melayu ni tak datang? Yalah. Jadi kita carilah punca. Adakah YB cakap begini, adakah sebenarnya bukan salah Rohingya, tapi mungkin salah orang tempatan yang Betul. mencari duit dengan cara begini? Betul? Ya, kita cari balik. Kenapa? Kita dapat maklumat yang Rohingya ni adalah usahawan. Oh. Usahawan apa? Penjual dadah yang paling berjaya sekali di kalangan orang Rohingya. Jadi ada orang datang membela dia lah. Jadi kita ada dua isu yang berbeza. Okey. Yang Melayu yang sama dengan dia ni, Melayu bukan Melayu ada, Cina ada, tempatan yang ada dengan Rohingya ni sendiri. Jadi dah jumpa lah satu isu lain ni, dadah ni semua. Okey. Kemudian yang kat kedai ni, isu dia bukan dia meniaga. Masalah dia meniaga ni bukan cerita bangsa cili semata-mata ni. Arak ni bila datang arak dia minum sama dia ni, mengaji arak. Okey. Lepas tu mabuk bergaduh. Dia tak boleh nak berkumpul macam itulah. Jadi kita dah start habis. Dia macam Bangladesh dengan Nepal lah. Kalau main Yalah. bola, dia bukan main bola, dia Habis? bergaduh, dia ambil kaki. Bergaduh. Dan dalam konteks ni kita dah tahu dah undang-undang kita tak memihak pada kita. Okey. Bila ada grey area undang-undang UNHCR ni, the best thing yang saya boleh buat adalah kontrol kawasan saya je lah. Okay. Betul? Bila kita cerita pasal YB cakap dia pasal grey area dan undang-undang, YB seorang, ramailah kita baca WhatsApp, kita baca dekat media sosial. Betul. YB seorang YB kerajaan. Adakah YB tak mampu juga nak bercakap dekat Dewan 1? Mungkin tak boleh bercakap dengan federal ke? Ataupun tak ada WhatsApp group yang boleh membincangkan isu ni? Ataupun YB sebenarnya bergerak seorang? Ke Saya YB dah nak buat viral dah. ni? Kita dah highlightkan semua benda tu. Kita dah highlightkan daripada kepimpinan. Kita dah bawa dah sidang Dewan. Kita pun dah minta di parlimen kita bawa. Tapi di peringkat parlimen kita ada dua juga. Satu isu masalah pelarian ni, dan masalah yang sama kita ada isu membincangkan nasib wanita dan anak-anak pelarian ni. Faham? Oh. Okey. Ada apa yang berlaku? Kita ada satu undang-undang yang di peringkat federal yang tak cukup ada desakan untuk sesuatu tindakan diambil. Memang saya memilih untuk viralkan. Kenapa? Untuk memberi kesedaran kepada masyarakat apa yang sepatutnya berlaku. Betul. Okay. Sebab kita sendiri, kita jadi, bukanlah kita tuan tanah, tapi kita duduk di tempat kita jadi takut. Okey. Jadi sebab bila? Itu nombor satu. Nombor dua, benda ni perlu kolektif. Semua kepimpinan kena bersuara supaya mendesak kepada yang ada. Sekarang kita WhatsApp group ni, memanglah kita buat WhatsApp, tapi berapa banyak kepimpinan yang memilih untuk bersuara. Betul? Okey. Tapi bila semua orang ada kesedaran, semua orang akan mendesak kepimpinan masing-masing. Masa tu. Dan hari ini, bulan 7 yang lepas, kalau tak salah saya, undang-undang mula telah dibuat untuk kita mendaftarkan pelarian ni mengikut data kita. Maksudnya diorang akan datang ke sesuatu tempat, daftar dulu, kita ambil database macam tu balik ke macam mana? Kita daftar dia orang balik semua dah. Maknanya dia orang boleh berpindah ke mana-mana pun? Tak ada. Kita sekarang ni kita ada 3. Kita ada pendatang ni kita ada 3. Pendatang asing dengan izin, Betul. pendatang asing tanpa Tanpa izin, izin. pelarian. Okey. Kita nak hilang, kita kalau boleh ni pelarian punya status ni kita jangan pakai lagi lah. Masukkan dia pendatang. Datang. Sebab apa? Macam sekarang lah, nak ikutkan undang-undangnya, pelarian ni tak boleh bekerja dan tak boleh berniaga. Okey. Kalau tak bagi dia bekerja, tak boleh bagi berniaga, dia nak bagi makan apa? Nak makan apa? Takkan kita nak tanggung dia. Ya. Jadi suka tak suka pun memang dia bekerja lah. Okey. Betul? Then balikkan dia kepada pelarian ni, bagi kepada pendatang. Okey. Bayarkan dia levy, ikat dia dengan undang-undang. Okey. Macam sekarang, bila berlaku kesalahan undang-undang, macam hari tu yang kes Cabur tu dah jatuh hukum 10 tahun. Apa yang berlaku lepas 10 tahun? Hantar balik Hantar balik mana? Rohingya. Dia tak dihantar balik. Duduk tempat yang sama. Dia akan dilepaskan. Oh. Macam biasa lah. Okay, apa yang akan berlaku bila kita tak ada database? Dia pergi pada UNHCR, dia tukar nama dia ke apa? Settle. Settle. Suci bersih. Kita ni, Betul. rakyat Malaysia ni ada rekod jenayah. Betul? Apatah lagi kes Cabul. Yang dia ni jadi apa? Okey. Istimewanya dia. Jadi balikkan dia kepada undang-undang pendatang. Undang-undang pendatang ni kita boleh hantar dia balik ke negara dia. Okey. Kita hantar dia lah balik negara dia, kena tembak ke negara tu, masalah dia pasal dia duduk sini dia mencabul. Okay, YB. Mungkin 1-2 orang akan melanggar undang-undang seperti YB cakap. Dan perkataan takut dan orang malas nak ambil pot rakyat menyebabkan benda ni YB buat dan menjadi kesedaran. Tapi adakah YB sedar yang mungkin juga di luar sana rakyat Malaysia merasakan benda ni soal kemanusiaan? Ya, kita berbalik pada punca bila kita menerima mereka. Ketika kita menerima dia, semua cerita pasal manusia. Kita jangan cerita tentang interval kepimpinan dan parti, sebab waktu tu semua orang nak jadi penyelamat. Adakah nak cari populariti menjadikan sekarang ni terhasilnya masalah sekarang? No, kita tadi bagi saya jawab dulu. Okey. Kan dia apa? Kita masa tu apa yang berlaku? Sebab kita selesa. Betul. Okey.
waktu tu kita selesa. Kita tak diganggu. Selama ni berapa ramai pendatang ada kat muka Malaysia ni. Sikit pun kita tak bising pun. Tapi bila kita terasa tidak selamat, perut kita terganggu, sesuatu perlu dilakukan. Kawalan perlu ada. Sekarang dah waktu mula, walaupun mungkin dah agak terlambat, tapi kalau lagi lambat, lagi sia-sia. Tapi YB, kalau dah diikat kepada menjadi pendatang asing, maksudnya dia boleh bekerja, dia terikat dengan undang-undang Malaysia, betul? Tapi adakah juga ia akan mewujudkan persaingan bila dah menjadikan halal lah orang cakap? Halal dari segi untuk melakukan kerja. Macam YB cakap tadi, isu dia sekarang ni pun tak haram pun tetap dia orang bekerja. Sebab demi sekarang ni bila dia bekerja, atas dasar apa nak tangkap dia? Immigration tak boleh tangkap dia. Sebab dia berdaftar sebagai UNHCR. Dia dekat dia. Itu saya kata tadi, bila dia pendatang, dia boleh ikat dengan undang-undang pendatang. Maknanya kalau dia boleh daftar sebagai kerja buruh-buruh lah. Kalau dia kerja ladang lah. Sekarang ni dia boleh buat apa saja untuk dia survive. Polis tak boleh tangkap dia selagi dia tak lakukan jenayah. Dia curi besi belakang rumah, dia boleh kata dia terjumpa. Polis tak boleh nak buat apa-apa. Immigration tak boleh nak tangkap dia. Sebab apa? Dia pelarian. Pasal dia pelarian. Kat situ kata kita mendaftarkan dia atas dasar kita nak ikat dia dengan undang. Kalau kita dah ikat dia undang-undang dan sebagainya, pada selepas zaman COVID YB, kita masih ingat lagi Malaysia ada krisis pekerja untuk mendapatkan pekerja seperti potong rumput dan sebagainya. So Rohingya ni diperlukan. Mungkin pada ketika itu pelarian ni so-called halal, tapi bila terjadi macam ni menyebabkan satu krisis yang kebersihan dan sebagainya lah untuk negeri, terutama negeri Melaka yang sangat menitik beratkan pasal kebersihan. Adakah cara YB ni sebenarnya mendapat perkenan daripada orang atas? Perkenan tu bukan persoalan. Masalah sekarang ni, apa lagi option yang nak buat? Sekarang kita yang kat bawah ni, kita faham apa yang berlaku. Saya rasa orang atas pun tahu apa yang berlaku. Adakah mereka diam? Ada YB bergerak sendiri? Saya tak tahu, macam tadi saya cakap, bulan 7 tu dah mula dah. Kita mula mendaftar. Sebelum ni? Sebelum ni hanya datanya pada UNHCR yang kita tak. Maksudnya YB bergerak solo, YB marah solo, semuanya YB bergerak sendiri. Bila ada kesedaran baru saya solo, kita ada aktivis-aktivis lain yang bergerak. Dan dari segi kepimpinan, saya rasa ada. Tinggal rasa mungkin tak memilih untuk bersama-sama di media sosial. Kan banyak faktor. Kan risau keselamatan, risau orang macam Ashraf kan kata kemanusiaan. Bukan saya kata, orang nama saya contoh kan. Pasal apa dia cerita kemanusiaan, pasal rumah dia bukan dekat Rohingya. Rohingya dia cuba duduk dia tahu kan nasib. Betul. Kan. Hari ni yang selalu saya dah biasa ayat macam ni. Yang selalu berkata ni bila dia tak duduk situ. Kau kena godak Tak ada, saya tak kisah. Sebenarnya kita bercakap dari soal bagaimana, ada dari segi sudut, mungkin dari segi undang-undang, dari sudut orang melihat dari segi kemanusiaan, bagaimana kita cantumkan supaya mencari satu titik persamaan. Kalau kita daftar sebagai pendatang, adakah kita tak layan dia sebagai manusia? Sama je lah. Sama je. Dia mesti ada ruang dan peluang untuk mendaftar. Macam sekarang hari ni, asal sikit pelarian dia selesa. Kita ada 1-2 di Semabuk tu, 5 orang anak. Anak pertama sudah kerajaan, kedua kerajaan, 3 kerajaan, keempat kerajaan, kelima sudah pantai. Pantai. Anak pertama 5,000, 2 5,000, 5,000, 5,000. Anak ketiga, anak kelima ni 18,000. Maksudnya hidup mewah lah dekat Malaysia. Malaysia. Kita dia ni susah lah. Jadi kita tak boleh nafikan daripada segi dia berusaha. Kan, kerana kepayahan dia. Mula dia kutip besi jalan kaki, dari jalan kaki dia naik basikal roda 3 dia naik motor roda 3, roda 3 dia naik kereta. Kereta dia beli lori, daripada lori dia menggajikan orang Malaysia. Dia legit token lah. Tak apa, tu cakap dia ada revolusi dia. Dan kita pun tak boleh nak sekat dia daripada mendidik anak-anak dia. Saya tak melarang dia mendidik anak-anak dia. Anak-anak dia ada yang dihantar di sekolah Rohingya ni sendiri. Ada yang minta kita sokongan untuk bagi dia belajar di tadika kemas. Kita sokong. Tapi dengan bersyarat lah. Maksudnya YB ni hati dia lembut juga. Lembut lah, nampak kita bukan dah lembut. Kita part hati kemanusiaan kita jaga hak dia kan. Sebab apa? Sumari tu hitam juga. Kau bagilah dia kerajaan pasal dia boleh main bola. Kan? Anak Rohingya ni kita tak tahu dia solusi dia jadi apa. Dia boleh sama je selama dia. Kenapa kau marah saya Rohingya untuk anak-anak dia? Sedangkan anak dia mungkinlah yang akan mengubah nasib keluarga dia. Mungkin mengubah orang Rohingya yang kat Semabuk ni dibawa pindah Australia. Mungkin. Tapi bagilah dia pendidikan. Okay, so YB, waktu YB duk godak-godak pasal Rohingya ni, adakah YB terima apa-apa ugutan ke daripada orang besar ke? Yalah, mesti dia jaga oleh seseorang. Mungkin YB boleh cakap dari sudut Rohingya adakah ada hutan, dan juga mungkin di sudut orang-orang Malaysia ni sendiri, termasuk orang-orang dikecam, VIP ni, adakah terdapat hutan?
tadilah yang saya cakap. Ada apa jagaan orang besar ni. Saya tak pernah nampak lagi lah. Belum lagi lah. Sebab selalu orang cakap ada orang jaga lah apa lah, tak pernah nampak. Tapi memang ada report polis lah. Saya 4 kata saya. 4? Tapi berani orang tu report YB? 4 tu di luar Melaka. Oh, luar Melaka. Dia lebih 4 tu dia NGO lah. Yang paling keras dia satu tu kot, dia tulis apa, macam menggalakkan kekerasan terhadap warga Rohingya. Tapi yang ajak jumpa ni ramai lah aktivis ni. Saya tak jumpa lah kan, belakang Berani lah. So buat apa tak layan lah. Okay baby, kita phone, kenapa kita nak bincang? Kita tak nak bincang, kita nak kau ikut cakap kita. Kita tak ada nak perbincangan. Okay YB, saya bila YB bercakap ni, kita tengok macam YB nak menjuruskan daripada pendatang kepada pelarian kepada pendatang tapi yang terikat yang dengan izin terikat dengan undang-undang Malaysia. Jika mereka dah fulfill semua, kerajaan Malaysia fulfill ni semua, maka apa next problem? Adakah YB still akan bercakap cari kesalahan Rohingya tu juga lagi? Tengok apa yang akan berlaku lepas tu kan. Dia ada, bila kita menghalalkan mereka, kita akan ada lambakan. Betul. Dia hanya bukan setakat menghalalkan, tapi kita kena menghentikan pengambilan yang baru. Dia betul cakap, dia bukan satu benda yang serta boleh selesai. Dia ada kolektif yang panjang. Tapi YB, kalau diorang naik tongkang datang ke perairan kita dan kita biarkan dah halau dia dan karam di tengah laut, adakah nampak Malaysia tidak berkemanusiaan? Thailand buat relax je, Singapura buat relax je. Itu sebab dia kena tsunami, orang cakap. Kalau Malaysia ni terjaga sebab dia ada kemanusiaan dan beragama. Dia lebih kesian lah. Lebih kesian. Tu yang masalah kita. Kita letak dia agama. Tapi kalau dia beragama, dia tidak mencabut. Yang terbaru ni, kalau dia beragama, dia tidak merogol. Mungkin 1-2 je YB. Dia kata mungkin daripada 1,000 1-2 dia kata. Yalah, 1-2 yang ketidakselesaan yang berlaku ni, hari-hari orang mengadu, hari-hari orang bercerita. Adakah masa tu yang kita nak nafikan? Kita bercerita atas agama, betul. Tapi bagaimana agama dia pula, bagaimana pegangan agama dia sehingga dia berkelakuan begitu? So adakah dia bukan tentang cerita berogol, mencabul, tapi ekosistem kita yang lain. Kirana kita membebaskan mereka buat suka hati. Apa yang berlaku hari ini sistem ekonomi kita? So adakah YB secara di Kuat Godak ni, adakah YB sayang dengan Rohingya? Oh, lama dah jawab ni. Dia belagak YB belagak dah malam ni. Saya tak, bukan cerita sayang. Apa yang betul? Kan, kalau kau ikut peraturan, kau menghormati orang kita, kita pun menghormati juga. Hashim relax, dia sehormat. Hashim, kita cakap kan selalu kan kena Hashim. Hashim. Tapi YB cara panggil Hashim tu macam gertak Hashim. Adakah itu satu gertakan juga? Bukan. Jangan lawan-lawan. Kau ikut je cakap aku. Saya kena buat sesuatu untuk melindungi institusi saya. Saya tak tahu apa yang berlaku di tempat lain. Tapi saya tahu dia semabuk. Macam mana degil pun ada macam cakap. Mungkin saya nak rephrase sikit ayat tu. YB mungkin kata segan nak cakap dia sayang Rohingya. Adakah YB obses dengan Rohingya? Tak ada. Saya dah diam pasal apa dengar cakap. Tapi cubalah kau. So far sekarang okey lah. Diorang masih okey lah. Terkawal. Alhamdulillah. So okey lah. Okay El, kita rasa sampai sini untuk kita bercakap pasal Rohingya. Kita ada lagi topik yang hangat selepas ini untuk kita godak YB. Betul, tak sabar. Ya, di Kuat Godak Studio Kota Melaka. Stay tune. Okey, kembali kita ke segmen yang kedua bersama dengan YB Datuk Muhammad Nur Helmi. So kita untuk segmen kedua makin panas. Dikenali sebagai YB Duyung. Yang cukup orang kata tiba-tiba. Tapi dia ni lelaki duyung pula dia ikan duyung versi lelaki. Nama je duyung tapi YB dia garang. So YB macam sebelum ni tak disangka YB jadi YB di duyung. Sebab sebelum ni YB bukan YB Melayu. Okay, so waktu YB menang, saya ada dengar orang kata apa, ni mesti tak boleh buat kerja ni. Sebab undi pun lebih 200 je. So yang saya dengar lah. Tapi akhirnya result dia kita nampak terbukti yang YB ni perform. So macam mana YB dekat duyung sekarang, macam mana daripada duyung biasa dah jadi wilayah duyung? Dia nak jadikan bandaraya duyung. Ada muka dia. Apa tak ada dekat duyung tu? Korang kena pergi tengok. So YB komen sikit macam mana YB jadikan duyung biasa jadi seperti wilayah duyung. Sampai Fatah Amin pun buka kedai kat situ. Dia buka kedai apa? Tu yang kedai stick tu. Fatah Amin punya. Fatah Amin. Okay. So YB macam mana YB transform kan duyung biasa pergi ke wilayah duyung. Satu, bila ialah mendapat mandat kan, biasa dia
Yelah, bukan accidentally lah. Saya semua rasa rata-rata Kota Melaka tahu macam mana Kerja kerasnya. tiba-tiba punya calon kan. Ya. Lepas tu masa tu pun pertaruhannya berbeza. Satu tahap ketika pernah bersama di Sabah sana, kita dah ready lah nak bagi pada dia duyung ni. Ya, betul. Tapi bila keadaan tu berubahlah semuanya. Sehinggalah dominannya parti yang mewakili yang di orang Cina tukar kepada orang Melayu. Jadi itu tak apa, kita tak nak cerita lah macam politik kan. So bila kita dapat mandat tu, dia ada satu isu lah yang besar. Pasal apa, kita kadang-kadang tu dia dah kebiasaan tu ada kebiasaan yang menjadi keselesaan, sedangkan kebiasaan tu adalah kesalahan. Okey. Dan banyak selama ni isu-isu yang ada adalah sebenarnya bukanlah salah pengurusan ataupun kepimpinan, tapi kesalahfahaman. Masyarakat tak diajar, tak diterangkan. Dan kita pun tak nafikan juga masalah kepimpinan. Jadi Kepimpinan, apa maksud kepimpinan tu? yalah, kadang-kadang orang marah pada ketua kursi DPJC Okey. dalam pilihan raya. Kadang-kadang marahnya tak dapat sub depan dia, kan, rajuknya sampai ke pilihan raya. Kadang-kadang kursi roda je. Okay, kan, hukumannya besar harganya. Jadi dia terlalu subjektif lah benda tu. Jadi waktu tu saya kena memilih apa yang saya nak buat. Jadi adakah saya nak meneruskan kepimpinan apa yang dah dibuat sebelum ni, cara usaha dia ada berbeza kan. Jadi saya pun tak, first thing first, saya kena memastikan kepimpinan yang ada tu inline dengan saya. So maksudnya YB nak cakap first priority waktu ketika YB menang dengan majoriti hanya 200 pada ketika itu, YB nak membetulkan kepimpinan di dalam Dun Duyung tu sendiri. Okay, and then apakah selepas itu slowly YB buat, and then apakah yang YB fikir yang perlu ada di dalam Jepun Duyung tu sendiri? Maksudnya pejabat YB tu sendiri, contoh adakah kelengkapan yang perlu untuk rakyat Duyung tu sendiri? Apakah YB pada ketika itu aku kena ada ni contoh untuk kesihatan orang Duyung? Saya bila dapat mandat, saya rasa dalam minggu pertama saya dah menghubungi mantan YB Damien. Okey. Pada DAP pada ketika tu belum bersama walaupun pun tak kawan, tapi masa kita perubahan kerajaan sementara tu kan, saya ahli majlis, walaupun dia wakil rakyat, kita selalu berkomunikasi, betul, saling bertukar maklumat. Saya cakap beritahu balik apa yang dia dah buat. Saya cuba. Telefon saja ke atau ada pertemuan? Tak ada, selalu WhatsApp je. WhatsApp sajalah. Tak ada video call ke apa? Tak ada. Tak sempat. Jadi pertamanya saya memastikan kepimpinan JPKK itu inline dengan saya. Yalah, walaupun ada harga kan, besoknya seorang letak jawatan, besoknya 2-3 orang tu merajuk sekejap. Tapi saya tak ada pilihan, sebab saya nak dia orang ikut cara saya pula. Kan, saya tu kita susul balik pentadbiran Japrun. Yalah, ada seorang dia kot staff yang kita maintain, dan kita reshuffle. Pun ada harga juga. Betul. Kan? Jadi tu kita tengok apa yang kita ada pada waktu tu. Jadi bila tengok, saya bagi contoh satu je. Kita tengok permohonan turap jalan. Sana kita pergi, dia kata dah janji. Sini dia pergi. Dan last kali dia pejabat dia hanya ada 6 je. 6 saja yang banyak komplain ada 6 je. Ada 6 saja yang maksudnya apa? Yang itu tak submit ataupun macam-macam. Tak lengkap, ada yang lengkap sesuai untuk diproses ada 6. Maksudnya adakah setiap tahun pada ketika itu bajet tidak digunakan sepenuhnya? Saya tak tahu apa yang berlaku. Tapi tengok ada je buat kan. Tapi yang fit nak buat ada 6. Ada 6. Jadi kita tahulah ada ruang lopong sebenarnya. Jadi kena educate orang. Pasal bila kita buat video, kita terangkan, sebenarnya nampak je macam menyeronok kan, kita ketawa, tapi at least kita educate orang. Bila nak buat jalan, apa yang nak kena ada. Bila nak bonggol ni sebenarnya apa yang nak ada. Dan tertariknya di Duyung ni, untuk semua penonton kat rumah pun tahu, di Duyung ni memang dah terkenal juga macam farmasi. Dia ada kursi roda yang sentiasa standby. Kita difahamkan ini bukan kita saja melihat, dan orang di sekitar Duyung pun tahu benda ni. Dia ada kursi roda yang banyak, dia ada katil yang ready. Betul. Sebenarnya ada beberapa, termasuk saya juga pada ketika itu
bukanlah buntu, dia macam bila tengah ada kecemasan, jadi siapa dan saya sendiri menghubungi YB dan benda tu datang dengan cepat. Betul. Dan saya sendiri agak kagum. So macam mana sebenarnya, adakah YB mata fikir benda itu? Yang pertama. Yang kedua, ia bukan satu sumber dana yang kecil. Betul. Macam mana YB boleh maintain berbanding jemput-jemput lain yang mungkin mengambil masa bila kita ada rakyat minta, dia ambil masa. Dia bergantung pada pentadbiran. Dan semua orang dalam kerajaan ada education yang sama. Yelah, bukan in term of ESCO Ado ni dia ada figure yang sama. Okay. Bagaimana pentadbiran Jepun tu menertak sesuatu tu, dia ada banyak kan. Kita masing-masing mesti nak pilihan raya tu kan macam-macam janji. Kan? Macam-macam janjinya, yang YB yang ni janji macam ni, yang ni macam ni kan. Jadi saya pun antara manusia yang berjanji juga. Antara janji-janji saya adalah memastikan keperluan-keperluan ni dipenuhi. Dan sama juga orang lain kan, tapi benarnya sama, source ni kita ada, tapi kat mana kita letak priority. Jadi saya meletakkan benda tu priority. Sebab apa? Orang boleh bersabar ketika mohon jalan, orang boleh sabar untuk anak belajar pasal dia ada time frame. Tapi bila keperluan-keperluan kecil bodoh ni, kadang-kadang dia ada duit tapi dia buntu. Betul. Dia stres. Betul. Kan? Macam Saudara Syah waktu tu, dia kan ada duit. Dia ada duit. Porsi katil tu dia boleh beli bila-bila masa je. Tapi masa tu isu dia adalah stres. Yalah, Dia faham. buntu kan. Pemikiran dia bukan ke arah benda-benda tu. Memudahkan. Sebab jadi tu kita duyung, kita letakkan perkara tu yang pertama. Perbelanjaan kita letak kat situ yang pertama. Dan kemudian kita susun yang seterusnya. Itu yang menyebabkan kita bersedia sentiasa benda-benda tu. Okay, bercerita tadi saya tertarik YB bercerita pasal aku janji pada ketika pilihan raya negeri Melaka. So berapa persen sebenarnya yang dah disettlekan? Adakah 10 janji? YB ada Saya ada 10 janji kan? Saya dah lupa janji manis banyak. So janji manis tu Romeo juga ada pilihan raya tu, dia Cik Romeo sebenarnya. Daripada 10 berapa YB dah tunai? Berapa yang dah ditunaikan? Dia 10 tu 10. Saya jadi masa saya menang mandat tu, satu tu kerajaan dah tolong tunaikan mengatasi isu banjir kan. Tapi in term of 10 tu, kalau kata kita touch tu, semua kita dah touch. Alhamdulillah. Tapi daripada segi penghasilan macam banjir kan, kita dah berjanji untuk menyelesaikan isu banjir. Sekarang tak selesai, tapi dapatlah kurang. Kalau dulu 2 jam hujan lebat, waktu saya sebelum jadi ahli banjir dia sejam. Lepas tu dia jadi 2 jam. Sekarang ni dia slightly pergi 3 jam. Jadi effort yang dah buat ni mungkin kurang banjir, dah tak kira je nasib-nasib je banjir. Adakah YB bercakap begini sebab YB menjaga KPI YB sahaja, retorik, ataupun betul-betul berlaku yang 10, kalau 10 YB janji 10 kau? Ramai orang akan cakap ini YB siapa cakap. Dan sebelum-sebelum ni pun kebanyakan YB akan cakap saya achieve 90%. Tak masuk di akal. Adakah Cakap YB je. cakap super weekend dia cakap tu juga. weekend. Kita tahun lepas pada bulan 11 kita dah keluar dah apa yang kita buat, usaha kita. Itu je saya cakap tadi, kita ada 10 janji, tapi semua kita dah sentuh. Saya bukan kata saya selesai, saya dah sentuh. Macam contoh tadi isu banjir. Isu banjir tu kita dah sentuh dah, tapi dia tak selesai. Cuma ada penambahbaikan. Daripada sebelum ni 2 jam dia jadi 3 jam. Dan bila usaha ni disiap dalam tempoh lagi setahun setengah ni, dia akan jarang-jarang banjir. Tapi kita tak boleh tolak kemungkinan banjir tu. Betul. Itu kuasa Tuhan. Bila kita cerita YB dah banyak berjanji, dah banyak tunai, yang kita tengok dekat TikTok, komen-komen yang saya baca di TikTok YB, di TikTok Facebook dan sebagainya yang berkaitan dengan YB, ramai minta duyung dialihkan ke negeri lain. Apa komen YB? Nak angkat je nak kalau boleh duyung tu, YB tu bawa sekali pergi tempat diorang. Mungkin di dalam Melaka pun ada yang sebenarnya betul. Dulu kan? ada juga aku pergi Kedah, dia minta YB duyung tu pergi ke Kedah. Sampai ke Kedah? Kedah. Aku kata buat apa orang buat? Dia ada duyung je. Adakah YB sebenarnya memberi satu benchmark yang tinggi di kalangan YB, tapi YB bukan ESCO. Adakah satu peluang masa yang banyak untuk YB Tapi kalau saya tak buat benda ni, saya nak buat apa? Betul lah. Tapi sama lah, saya bukan ESCO. ESCO ialah kan, kena ada mesyuarat-mesyuarat yang perlu dihadiri. Saya ingin mesyuarat tak sebanyak ESCO. Dan apa lagi saya nak buat? Saya tunaikan janji saya lah. Dan saya membetulkan balik apa yang saya rasa tak betul. Sebab sistem ni akan diwarisi. Saya ikut masa saya menerima mandat, saya ada pilihan. Saya mahu warisi apa yang ada atau bawa perubahan. Walaupun perubahan tu ada harga. Saya memilih untuk bawa perubahan. Saya bersedia dengan harga yang ada. Jadi, maksudnya YB bersedia untuk hilang jawatan sebagai wakil rakyat dan dibenci oleh orang-orang di dalam politik yang di bawah YB.
nak mampu wakil rakyat, dia kata kerja untuk rakyat. Tapi YB dapat daripada parti politik. Ya. Bukan dia bebas. Apa arah parti pada saya? Bekerja. Apa yang saya buat? Bekerja. Tapi ada juga saya pernah dengar orang kata YB Duyung tu alamak dia saja nak populariti je kata. Kan nak populariti je. Sebenarnya apa yang dia nak menunjukkan macam YB lain tak buat kerja. Ada juga ada juga sosial begitu. YB apa ada YB juga. Apa yang YB rasa? Masing-masing ada Facebook, masing-masing ada TikTok. Buat sini lah. Masing-masing ada pilihan. Kan? Kalau menerima benda ni saya nak menunjuk, skip. Tak payah tengok. Tak payah tengok. Belum pun lagi selesa apa. Tapi sebenarnya YB macam saya kata tadi, YB menjadikan satu benchmark yang tinggi. Suka tak suka YB lain pun terpaksa ikut. Dan kita tengok sekarang ni kebanyakan YB mengikut di don lain. Dia punya cara editing pun hampir sama. Itu tak kisahlah. Kalau saya bukanlah kita cari populariti, saya mengikut arah parti. Saya mewakili parti walaupun saya setiap kali di TikTok saya tak menyatakan saya daripada parti apa. Sebab di mana kita bekerja untuk rakyat, nama parti tu kita tinggalkan seketika. Bukan saya tinggalkan. Sehingga orang bertanya saya daripada mana. Itu lebih bahagia daripada kita bercerita nak tunjukkan logo di dada. Okey. Tapi betul lah sebenarnya kalau kita tengok dekat sekolah-sekolah budak berkenal dengan YB hari ni. Sebab bila keluar sekolah dia nampak macam Iron Man tu. Macam mana tak nampak patung depan? Setiap lepas sekolah memang ada patung kan. Adakah itu salah satu supaya melentur buluh biar dia rebumi YB? dah tahu Di dah. sekitar Duyung. Ini cita-cita dia Next di sekitar Duyung di sekolah YB letak. Dah kubur lah dekat dalam kepala, dalam hati ingat. Dah kenapa sebenarnya? Kita berbalik sebenarnya apa yang ada dalam sebelum ni. Dan kita bohong. Kita jangan bercerita lah tentang apa bukanlah gosip, teori-teori yang sakau lah apa, tapi daripada segi perkhidmatan apa yang Amor tak buat. Tapi apa kelemahan Amor? Adalah tidak menyampaikan apa yang saya buat. Dan saya menyampaikan apa yang saya buat. Kan? Tapi dalam kita menyampaikan tu kita kadang-kadang nak membawa perubahan. Ada yang perubahan tu dalam pendapatan. Yang saya buat tadi itulah kita kata tadi tu. Ada masa tu kita dah jadikan hiburan. Itu dah datang patung saya, bukanlah patung saya buat tu kan. Saya buat. Kita patung saya buat. Jadi nak beritahu baik untuk cikgu, baik untuk anak murid, ada YB yang sentiasa beriman untuk anda semua. Dan memerhati mungkin. Dan memerhati. Ada mati semua. Ke gunakan signboard tu untuk pancing mak bapak. Tak ada juga lah, orang benci dia benci. Paling cair Dia tegak lagi tu Alhamdulillah. Tak kena cat. Kan lalu tengok Segar lah. Dia tak. Kalau dia sekolah minta pasal sekolah tu okey lah. Ada permintaan pasal. Betapa hebatnya YB dulu. Aura. Itu terdekat ada masa perubahan tu datang dalam bentuk hiburan. Mungkin tak ada signifikan apa-apa pun. Jadi kita susun jadikan bukan ada politik sentiasa, tapi kita ni tegang juga. Tapi betul Wei, waktu aku pernah bantu YB tak untuk hantar bantuan dekat sekolah. Ada budak cakap, ini daripada siapa? YB Helmi dia kata. Sebab bukan semua budak yang kenal YB. Betul. Waktu umur dia darjah 3 darjah 4, dia orang tak berfikir pun pasal YB siapa pun. Betul. Tapi bila kat Duyung ni dia pelik sikit. Ni YB Helmi bagi YB Helmi bagi dia kata. Kan. Dahsyat dah YB. Adakah kawan-kawan bantu? Adakah ini satu benchmark yang menunjukkan Duyung YB dah conquer? Tak ada lah. Apalah yang tak dibuat oleh kepimpinan terdahulu kan bungkus juga. Kalau orang suka dia suka, tak suka. Pada saya kita bekerja bukan untuk buat orang suka. Sebab ada masa putusan kita ni bukan satu putusan yang selesa. Betul. Buat apa yang betul ya. So sebenarnya apa yang YB nak tengok kat Duyung ni sebenarnya? Adakah menjadikan Duyung sebagai bandaraya adalah you punya main objektif? Ataupun main sebenarnya bandaraya Duyung ni? Saya menerima Duyung ni dalam banyak benda yang dah ada daripada kepimpinan terdahulu. Daripada zaman Tiang Datuk Ngam Mulyong disambung oleh Datuk Iragan Tiandu. Lepas tu daripada YB Liu San sambung kepada YB Damian, kemudian sambung daripada Arwah Datuk Syakari. Jadi semua ni dah ada usaha dah. Saya ni banyak menyambung je. Menyambung dan menambah baik sahaja. So apa yang YB nak tengok kat Duyung ni? Yang sebenarnya terbuku dalam hati YB dan senang berusaha yang orang luar semua tak tahu.
yang menyebabkan YB Bruiser ni sampai orang semua tahu. Kalau boleh duyung ni nak semua tempat duyung. Mungkin dia target satu perubahan yang Apa yang besar. target? Saya tengok dengan Lotus dah, dengan sampai interview Lotus pun YB masuk campur. Yalah, kita Interview pun nak masuk campur. Bayangkan lah. Saya menyambung duyung kita tu kita maintain. Satunya kita nak ada sense of belonging. Rasa kepunyaan kepada semua orang. Asabiah lah ni. Asabiah lah. Kalau kita sebut Asabiah Tapi kita berbalik sebab apa pun semua daripada kita adalah pentingkan diri sendiri juga. Jadi kawasan. Macam tadi. Macam lah, Saudara Syah bila balik rumah buka laptop, dia akan tengok gambar siapa dulu. Tengok gambar siapa. Gambar sendiri dulu. Baru tengok gambar orang lain. Kalau di handphone gambar anak saya. So mesti tu family juga. So family saya sekarang adalah orang duyung. Jadi apa pun saya menjaga kepentingan orang duyung. Jadi apa yang jaga kepentingan keselesaan orang duyung. Yalah, selesa tu berbeza. Selesa orang ni macam ni, selesa orang tu. Dan memang saya tak dapat fulfillkan semua. Tapi saya akan cuba apa yang berdaya. Apa lagi? Keselamatan orang duyung. Betul lah tadi, Rohingya ni. So, saya obses lah sehingga masalah ni tak selesai. Masalah ni dah selesai, saya diam. Kalau saya nak cari kelima, tidak lagi kan saya gegar. Satu rumah kan dapat lah 100,000 like, 100,000 view sekejap je. Tapi untuk apa? Selagi dia tak mengganggu saya, tak mengganggu masyarakat yang ada, saya diam lah seketika. Bukanlah diam selama-lamanya. Jangan ada bunyi je. Jadi lain-lain keperluan infrastruktur. Berbalik pada tadi keselesaan berada di duyung, sehingga duyung ni menjadi pilihan. Dah sampai kita dah satu chief, kita maintain lah apa yang ada. Satu tahun kadang-kadang saya dah tak tahu nak buat apa kat duyung ni. Tapi ada benda yang kita boleh tambah baik. Saya ada 42 orang miskin Tegar. Daripada 42 orang miskin Tegar tu 30 bawah 50. 30 orang bawah 50 tahun. Bawah 50 tahun. Yang saya rasa boleh diselamatkan lebih kurang 20. Lelaki perempuan? Bercampur. Campur. Tapi dia ada berbagai masalah lah. Apa yang saya maksudkan boleh selamatkan tu, ada yang kita boleh bantu. Yalah, kalau dah umur 80, 70, apa yang kita nak bantu sangat pun. Tapi kita ada yang umur 35. 35 tahun yang paling muda. Apa lelaki masalah perempuan? Apa masalah dia? Masalah anak dia ada 8. Dia nak kerja apa? Suami dia kerja macam tu je. Jadi apa kita nak bantu? Takkan kita nak spoon feed dia hari-hari kan, bagi kit makanan, bagi bantuan. Tak ada, kita akan ada perubahan sebab capping bantuan kita dah ada harga dah. Kehidupan perbelanjaan makin tinggi. Betul. So instead of kita bagi ikan yang dah siap digoreng, kita start bagi dia ikan mentah untuk dia belajar goreng. Dia dah pandai menggoreng ikan, kita start bagi dia joran untuk belajar mancing. Tapi kita bagi joran dalam kolam, bukan sekadar bagi joran je. Dia dah sudah pandai tu, kita ambil lah kolam, pergilah kau mancing dekat laut pula. Kita ada proses tu. Tu pasal kita ada wujudkan skim-skim pekerjaan untuk ibu-ibu ni. Kita sediakan set untuk gosok dan lipat baju. Walaupun kita cuba 3 berjaya 1, okey lah. Kita dah try pula belajar mengait. Satu effort yang kita cuba 20, yang dari yang jadi dan seterusnya itu saya dimaklumkan setakat ni dalam 7-8 orang. Okey. Alhamdulillah. Dia duduk kat rumah, dia duduk tengok TV mengenai-engai, dia dah WhatsApp satu bag yang berharga RM90 dengan modal RM40. Dia ada RM50 untuk kerja 4 jam. Baik, dia boleh tak buat apa-apa kat rumah. Dan kita nak tambah nilai. Sebab apa tadi dia cakap, ada proses. Kita bagi dia joran, dia mancing kat kolam. Sebab kolam tu kita yang buka. Dan start nak bawa dia ke laut tu yang kita sekarang ni kat dalam program untuk jadi usahawan. Dia mengait depan buat live TikTok. Sebab dia boleh custom. Bag yang sama, effort yang sama. Kalau sebelum ni dia jual RM90, dia boleh jual RM150. Pemasaran yang berbeza. Tapi kita ni, peran kita yang terbaru, kita akan ada untuk niaga. Sebab kita dapat, yalah, bila kepentingan ni, bila kita dah expose apa yang usaha dia buat ni, kepercayaan masyarakat di luar tu ada pada di duyung. Jadi datang ni tawaran-tawaran untuk bagi peluang orang niaga untuk kerja. Dan itulah saya di Lotus. Lotus tu, kenapa saya berkeras minta orang duyung saja, pasal saya ada kelompok tadi ni, dia boleh bekerja sehari 4 jam. Lotus boleh menawarkan benda tu. Lotus ada kuota untuk OKU. Saya ada OKU yang perlukan kerja. Dah dia boleh Lotus dulu kat duyung, takkanlah saya nak bagi orang tempat lain pula kerja. Yelah, takkan nak pergi orang bacam kan. Jadi Sebab air mulik sebelah, memang YB tak nak bagi peluang air mulik. Kandang lah. Kan jiran tu YB. saya meminta utamakan. Tadi saya bukan mengeluarkan arahan. Saya meminta Secara silent? tak ada. Saya ada di bidang, kita faham sepadan kita kan. Kita faham Lotus ada prosedur yang harus dipatuhi. Saya hanya meletakkan
keperluan tu adalah utamakan orang duyung. Jadi memang dia utamakan orang duyung. Dia keutamaan orang duyung tu automatically dia memang tu, kalau alamat di duyung dia automatically option tu untuk di duyung. Apa yang saya maklumkan lah. Kalau macam alamat di luar duyung, dia bagi option untuk pergi di outlet yang lain. Okay. So YB, saya tertarik tadi dengan soal mengejar like. Kalau dah lama kau nak buat, dah lama nak buat. Betul. Ni cuma kebanyakan YB terkenal dengan media sosial, terutamanya di TikTok. Adakah YB yalah kita tengok pertama Rohingya. Yang kedua, YB sendiri sangat lantang dan berani pasal soal rumput. Dan kemudian bergaduh pula dengan kontraktor. Adakah YB kecanduan dengan media sosial? YB dah bercandu sangat ke? Tak ada juga lah. Saya just memaklumkan apa yang saya buat. Satu. Dengan bergaduh itu, adakah membuktikan YB buat sesuatu? Jangan pandang konteks bergaduh, tapi pandang konteks apa yang rakyat perlu tahu. Okay. Kan? Contoh pasal rumput. Sekarang semua orang dah tahu lah, rumput tu sepatutnya pada potong pada ketinggian 2.5 cm. Okay. Kan? Sebelum ni asyik kena hakal je kita semua. Betul lah. Buang dalam longkang. Buang dalam longkang. Sepatutnya blower tak boleh digunakan. Sekarang semua orang dah berhati-hati dah. Dia Jangan kau sebabkan- guna blower je kau kena rakam. Dia sebab video tu semua dah tahu dah. Itu saya cakap tadi, berbalik pada asal tadi, kebiasaan, kesalahan menjadi kebiasaan. Sekarang ni sekarang semua orang aware. Dan saya tak boleh kontrol semua. Okay. Saya tak kisahlah dalam tempat lain dia rumput panjang tinggi mana pun, jadi dalam duyung dia bersih. Saya memang selfish in terms of jaga duyung. Saya nak duyung bersih, kemas. Kita tadi cakap apa yang saya nak buat lagi, memastikan keselesaan orang duyung. Okay. Setakat candu ni banyak video ni. Tapi kita selektif, kita memilih. Okay. Memilih apa yang kita nak siarkan. Kalau kata nak memilih yang cerita lambat tu, ada panjang cerita tu. So adakah YB tadi YB kata YB memilih video yang nak dikeluarkan. So YB video gaduh pun YB pilih. Memang saja pilih untuk dikeluarkan. Saya memilih video tu semua dengan adalah yang video tu kita ada minta kebenaran, ada yang tak minta kebenaran. Video gaduh tu tak pernah ada minta kebenarannya, bohong lah minta kebenaran. Tapi bila video kebajikan ni semua kita minta kebenaran. Okey. Kan? Okay. Saya kena menzahirkan apa yang dia buat. Contoh dia orang buat air delay tu. Saya, kemenangan dah berlaku, teguran dah berkali-kali. Okay. Dan kita ada macam cerita dia, saya beri contoh yang tu. Saya dah hadir kat situ pada pukul 9.30 dah. Saya dah nampak dah apa yang berlaku. Bila saya nampak dah berapa orang bekerja. So Bila dia saya menipu kan ni? Datang awal je orang tu. Check. Kau nak makan ke? Apa yang berlaku lepas tu? Bila dah ada suara dah berlaku ini, then dah dengar cakap kan it's your on time. Itu kita tak bantu. Okay. Contoh yang kontraktor datang lambat. Ya, betul. Dia tahulah sebenarnya kalau dia rasa dia kata dia betul, syarikat besar apa, keluarkanlah kenyataan. Kalau dia rasa ni dia betul. Macam saya cakap tadi, video kita panjang. Kita keluar sikit je. Sebab apa? Kita nak tunggu keluar lah. Kalau keluar lah, kita keluar pula video lagi. Okay. Dan YB tak takut ke? Silah mengikut akta dalam Malaysia ni juga. Dia ada akta peribadi, akta dan pelbagai akta lah. Bila mengeluarkan video, terutama merakam, mungkin setakat hari ini kita tidak ada praktikan undang-undang sebegitu. Tapi adakah ia mengganggu privasi sebenarnya YB? Adakah YB sebelum rakam tu ke meminta kebenaran ataupun terus rakam? Depend. Saya ada keadaan yang saya minta kebenaran, ada yang tak ada minta kebenaran pun. Bila isu-isu macam tadi kan, macam tadi isu perjumpaan-perjumpaan tu, saya just maklumkan yang saya rakam. Kan? Okay. So YB tak takut ke akan datang orang boleh saman YB kerana memalukan kaki tangan awam dan sebagainya? Tak apa. Kalau dia nak saman, kita banyak lagi tu cakap tadi, kita gambar ni kita simpan sikit-sikit. Kan? Kalau saman kita lagi banyak sebenarnya ketirisan yang kau lakukan. Adakah saudara Syab jangka setakat dia datang lambat sejam setengah tu hari ni jadi punca saya malamnya tu sekali. Ada cerita di sebalik cerita. Sebalik tu dah. Ada L. Soal kita Saya bagi contoh yang tu lah kan. Sebenarnya niat asalnya kita tak nak merakam pun. Tapi bila dia dah rakam kita dulu kan. Jadi sama-sama rakam. Maksudnya dia orang pun rakam, YB pun rakam lah. Tapi kita saja bakal kita keluarkan dulu. Dengan kita pun sebenarnya berharap dia respon. Tapi dia diam lah. Jadi diam lah. Kalau dia respon, panjang cerita kita keluar. Macam saya pernah cakap, kalau saya dah turun slide, saya jarang saya salah. Okey. Pasal dah tentu saya akan rujuk terlebih dahulu undang-undang. Apa yang sepatutnya macam ni? Rumput ni macam mana? Apa rotation yang berlaku? Apa yang dah berlaku 2-3 bulan kebelakangan ni?
Tapi pasal tu dia boleh gelak-gelak bercerita umpam-umpam sebab dia tahu kau menipu. Okey. Adakah sebenarnya juga YB, oleh kerana YB tadi berpengalaman pernah menjadi kontraktor dan sebagainya, pernah belajar sebagai civil engineer dan sebagainya, ini menyebabkan sukar untuk diorang ni Menipu. Tu pun faktor lah. Bukanlah benda tu saya ni berilmu sangat. Tapi macam saya cakap tadi kan, saya dibantu oleh ramai. Kan? Macam pegawai-pegawai daripada agensi-agensi kerajaan pun berbantu. Kan? Bila kadang-kadang ni ketidakpatuhan ni, saya rujuk pada dia terlebih dahulu. Sepatutnya macam mana? Oh macam ni, pam YB ni tak boleh ni, kita tak boleh buat. Okay? Tak boleh buat lah. Tapi sepatutnya macam ni, tapi kita dah tegur YB kontraktor ni tak dengar cakap. Kau klien ni tak dengar cakap. Tak apalah. So adakah klien atau kontraktor tak nak dengar cakap? Kalaulah kontraktor dan ni adalah orang belakang ni, di sebalik belakang ni adalah orang-orang VIP. Macam mana? Macam mana tu YB? Nasib lah. Adakah YB tetap melawan ataupun YB terus menikus? Atau senyap Kita pun tak pernah tahu siapa kat belakang dia. Keluar dulu baru tahulah. Kan? Selepas tu? Saya tak setakat hari ni. Masih menentang orang yang sama walaupun belakang dia VIP? Belum ada lagi orang keluar. Belum ada lagi. So maksudnya semua orang jangan masuk duyung. Tak ada lah. Bukan lah. Duyung ni sekarang dia tu yang berlaku tau, saudara Syah. Orang nak masuk duyung, dia aware. Ya. Mati aku dia kata. Takut lah. Kan? Jadi saya dapat, saya dah dapat kontraktor yang genuine. Saya ada satu kes. Kan? Di satu kerja. Kontraktor yang dapat tu dia buang harga. Saya kata tak kisahlah, kalau kau buang harga kau mampu kau buat lah. Bukan limitation saya untuk menentukan siapa kontraktor yang dapat. Tapi kita dah tahu dah kerja tu pada harga tu memang mencabar lah dia nak buat. Sangat mencabar. Kecuali dia ada barang-barang yang dia tak pakai, dia nak recycle kan, contohlah. Dia dah tahu dah dia akan bermasalah. Walaupun dia dah award, dia dah jalan halfway, dia tak edit. Daripada dia menyusahkan. So dia cakap, saya takkan datang ke site kalau tak ada aduan. Dan bila saya datang, pastinya saya dah Ada aduan. So YB, ada satu lagi sebelum kita menutup topik ini. Suka tak suka, YB telah menjadi popular melalui Don Duyung. Betul. Dan suka tak suka juga, YB dah bila jadi YB ni, sikit sebanyak nak jadi ketua menteri tu ada. Alamak. Kan? Tapi adakah YB dah bersedia untuk keluar daripada duyung kalau dia jadi ketua menteri? Asyik-asyik duyung, asal biar duyung tu tak habis-habis. Orang cakap. So adakah YB bersedia ke arah yang lebih besar? Jangan pula jadi ketua menteri nanti, kalau ada rezeki lah. Kita bukan nak menggodak ke apa. Kalau ada rezeki, YB dah kena keluar daripada duyung. Adakah asal biar duyung itu masih nak YB ketua? Dia berbalik nak dan tak nak. Kalau Arahan parti ni? Dia ada satu menjadi ketua menteri, menjadi ahli parlimen, dia ada satu kualiti yang berbeza. Saya tidak ada kualiti itu. YB yang cakap, orang lain semua nak YB mungkin. Kita tahu lah kita kat mana. Itu nombor satunya. Jadi kemungkinan untuk saya keluar duyung ni payah. Pasal di duyung ni saya ada sense of belonging saya sini. Saya ada rasa kepunyaan. Saya besar daripada duyung. Kalau hukum akal lu tak boleh menang, bukanlah tak boleh menang. Saya tak suka menggunakan perkataan menang ni. Kalau hukum akal, saya tidak akan mendapat mandat di duyung. Salah satu faktor saya mendapat kepercayaan tu adalah kerana saya besar di depan kebanyakan orang di duyung tu. Saya besar depan diorang dan diorang tua depan saya. Jadi sense of belonging tu ada. Jadi untuk saya keluar ke duyung tu macam susah. Sebab saya tak ada rasa. Saya rephrase sikit. Mungkin YB menang di duyung dan diangkat menjadi ketua menteri Melaka. Mungkin pada satu ketika lah. Kan? Atas arahan parti dan sebagainya. Dan saya tengok komen-komen di Facebook pun, di TikTok, semua ada benda tu. Adakah YB bersedia untuk mengorbankan masa, jiwa dan raga YB pada ketika ini di Don Duyung sepenuhnya untuk beralih kasih dan sayang kepada Don lain juga? Satu Melaka. Satu Melaka ni daripada susah duyung. Ni dah satu Melaka ni. Saya tahu saya tak boleh. Saya bukanlah kata nak selamat, tapi tak boleh nak jawab. Pasal tadi cakap saya hari ni kenapa saya macam terlalu protektif di duyung. Sebab sense of belonging tu. Rasa kepunyaan saya di duyung tu sangat tinggi. Itu yang menimbulkan saya jadi terlalu protektif berbanding dengan di setengah tempat lain. Bukan dia tak sayang tapi dia serve. Tapi kadang-kadang orang betul tak cakap saya boleh beli betul lah. Adakah YB rasa self belonging tu kat duyung lebih, ataupun sebenarnya YB takut untuk memegang kepimpinan negeri Melaka untuk berkhidmat kepada seluruh negeri Melaka?
Teruklah dia YB. Tak adalah nak kata takut. Ah. Nak kata takut pun sama je cerita dia. Balas kita buat di duyung, apa je beza dia kan. Kita dah ready je lah untuk dia benci. Tapi harga untuk membuat benda tu ada harga yang besar. Kan. Kalau saya masa buat keputusan tu, harga dia 35,000 je. 35,000 nyawa. Tapi bila nak buat satu ring Melaka, nilai dia berbeza 1 juta. Okay. Mungkin saya kesesuaian saya berbeza. Tapi sampai bila YB nak pandamkan bakat YB hanya terpandam di duyung, bukan di negeri Melaka? Ini macam tadi lah, bila saya duduk memegang jawatan ni adalah ruang daripada parti. Saya menerima arahan. Kalau kata parti kata cukup setakat ni, saya akan. Okey, so Kalau Cuma di mana saya berhenti, saya tidak nak berhenti dengan sesalan. faham. maksudnya YB bersedia untuk arahan parti untuk menjadi Ketua Menteri Melaka pada akan datang? Pernah terfikir tak? Pernah berangan tak jadi Ketua Menteri? Takkan tak ada berangan. Ada dia apa ada apa presiden polis. Mestilah setiap politician mesti ada satu aim. Apa dia kan. Saya tak nak pegangan. Cuma saya rasa kalau saya Ketua Menteri, saya takkan buat keputusan ni. Saya buat macam ni. Tapi itulah tu yang group WhatsApp tu. Saya sampaikan kenapa macam ni. Mungkin saya dah sampaikan kepada Ketua Menteri tu, tapi saya ada WhatsApp exco saya. Dan semuanya berfungsi. Kan yang saya subject matter. Subject matter saya selamat. Dia kata semua jalan selamat. ada subject matter saya adalah industri air kan. Walaupun saya tak terlibat, tapi kadang-kadang dia orang menggunakan saya sebagai reference. Kalau saya akan buat keputusan macam ni. Tapi dia akan berbalik kepada yang Abang Ketua Menteri menentukan. Sebab penilaian dia bergantung daripada maklumat yang lagi besar. Saya mungkin gunakan berdasarkan pengalaman. Cuma macam tu lah, nak kata pegangan duduk Ketua Menteri tak ada lah. Duduk hidung pun kadang-kadang warga dah rasa. Jangan lupa YB, kerja Ketua Menteri, jangan lupa kita ada pesan. Tak apa lah, saya kat luar pun tak apa. Dah biasa. Okay Al, kita dah godak dia. Nampaknya YB semakin lama semakin slow dia. Tadi dia garang, baru dia tahu kita je. Tak apa. Dia kan garang. Jangan ganggu keselamatan orang duyung. Itu dia, sebab dia mempertikaikan apa sebab pada Rohingya. Dia duduk tempat lain, tak ada Rohingya. Betul. Ini baru duyung tak. Kalau dia jadi Ketua Menteri Melaka satu hari nanti, saya rasa orang Melaka pun tak boleh kena ganggu. Itu sebab saya tapi dia tak berani nak. Sila-sila aku rasa dia tunggu kat Toy Keroh. Okay El, kita tak nak panjang-panjang. Selepas ini kita ada topik lagi hangat berkenaan dengan direction politik YB Datuk Muhammad Noor Helmi di Kuat Godak Studio Kota Melaka. Stay tune. Hai, kembali kita di Kuat Godak Studio Kota Melaka bersama saya El dan juga tetamu kita YB Datuk Muhammad Noor Helmi. Okay, kali ini kita nak bercerita pasal politik dengan YB Muhammad Noor Helmi. Semua orang kat luar YB tak tahu sebenarnya bila YB dah popular ni, barulah diorang ni tahu YB ni seorang ahli UMNOR. Kalau Mak Sabu cakap UMNOR. So YB membawa satu image kepada parti UMNO yang berbeza. Adakah YB sedar sebenarnya benda ni? Dia bukanlah saya membawa image tu berbeza. Saya hadir dalam mainstream utama. Dia dalam mainstream tempat utama lagi bila mana UMNO ni kalah bila kuasa. Okay, betul. Jadi masa tu saya akhirnya percaya sesuatu boleh dilakukan. Pasal saya antara manusia yang mendapat manfaat daripada pentadbiran UMNO. Dan sebelum ni pun saya pun duduk di cawangan pun berjawatan juga. Saya tak berada di bahagian. Jadi bila ada tu, saya buat apa yang saya rasa betul. Dan saya rasa ramai je kepimpinan lain yang buat benda tu. Bezanya lensa tu tak pergi kepada dia. Dan ramai yang baik berjawatan adul ataupun berjawatan setakat Ketua Pemuda paling tidak ni. Dia tingkat parlimen bahagian kan. Ramai dia yang buat serve. Cuma lensa tu tak pergi kepada dia. Jadi tak nampak lah macam nampak ilmi je sekarang ramai. Tadi saya tertarik dengan YB punya statement waktu YB menang 200 undi tu atas sokongan daripada orang PAS sebelum ni lah. So bila dengan kerajaan Madani ada sekarang ni, so adakah next election kalau YB bertanding, adakah pengurangan undi daripada pembangkang tu akan berlaku? Sebab YB perform tapi you ahli UMNO, so mesti dia akan diboykot oleh penyokong-penyokong yang sebelum ni bukan daripada UMNO. Maksud saya dia kedua. Yang pertama, adakah saya kena menjadi calon? InsyaAllah. Itu pada dalam keputusan parti. Dan tadi saya cakap apa pun yang berlaku selepas ni, saya tidak nak meninggalkan jawatan ini dengan sesalan.
masuk kesalahan tu, saya tak nak lah menjanji lepas ni mengatakan saya nak lagi kerana saya ada benda yang saya belum selesai. Saya tak nak berakhir macam tu. Walaupun apa pun keputusan parti saya akut pasal mandat ni datang daripada parti. Cuma bagaimana saya nak menjelaskan nanti. Kalau kata saya tak dirikan masa menjadi calon, saya kalau sebelum ni saya merayu untuk jadi peluang. Sekarang saya dah dapat peluang, nilailah saya. Kalau rasa berpuas hati dengan apa yang saya beri, teruskan. Kalau tak teruskan, bermakna tak cukup berpuas hati. Nak kata saya tak buat yang terbaik dan saya nak cuba buat lagi yang terbaik, dah tak boleh dah. Saya rasa saya dah buat yang terbaik. Itu kalau parti memberi mandat. Kalau parti tak memberi mandat ni, saya dah blueprint saya dah ada, usaha saya dah ada. Sama ada yang seterusnya nak sama atau tak saja. Diberi mandat ataupun tidak oleh parti UMNO, saya rasa bukanlah satu kekangan yang sukar untuk YB. Disebabkan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan di rumah, YB merupakan Ketua Penerangan Bahagian UMNO Kota Melaka. Ketua Penerangan ni antara biro politik. So saya tak rasa kesusahan di situ. So bila kita bercakap soal politik YB, as a Ketua Penerangan, apakah yang YB rasa yelah YB banyak buat perubahan di Duyung dari segi soal kerja eksekutifnya, work, cerita-cerita pasal Rohingya dan sebagainya. Tapi kalau kita bercerita pasal politik dari segi sudut sebagai Ketua Penerangan Bahagian, dengan UMNO ditimpa pelbagai tomahan, fitnah dan sebagainya, apakah perubahan yang YB boleh bawakan, yang YB rasa boleh ketengahkan untuk membetulkan UMNO dari segi konsep penerangan sebagai Ketua Penerangan yang YB rasa yang boleh dibuat? Kita bercakap daripada konteks sekarang. Dia ada revolusi. Yang ni sebelum ni menerima maklumat daripada TV, berita, surat ayam semua. Sekarang ni media sosial. Sekarang ni media sosial ni dia nak sampai penghujung. Sebab apa? Saya percaya politik Malaysia selangkah di belakang Indonesia. Nak tengok apa yang akan jadi pilihan raya Indonesia adalah tengok akan datang di pilihan raya ni, tengok apa berlaku di Indonesia. Kita dah terlalu kebanjiran maklumat sehingga manusia mula keliru. Yang mana satu, yang mana betul. Apa yang akan berlaku seterusnya? Kita lihat hari ini di Indonesia selain daripada media sosial, pilihan raya itu adalah sebahagian daripada hiburan. Dan satu lagi adalah perdebatan umum. Dan hadirnya kena dibuktikan dengan persembahan yang telah diberikan. Maksudnya apa yang dah berlaku sewaktu mendapat mandat. Saya percaya hari ini kita semua mengatakan manusia pengundi ditipu lah apa. Kita mengatakan pengundi sana ditipu, orang di sana mengatakan pengundi kita ditipu. Sebenarnya pengundi tak pernah ditipu pun. Pengundi yang memilih. Dia memilih berdasarkan maklumat yang dia percaya betul. Pada ketika itu. Rumus dia bukan ada rumus. Dia tak, kalau ada rumus tu dia mungkin baca satu sumber. Dia baca pelbagai sumber. Dia memilih. Sekarang bijak. Dia memilih. Memang dia memilih. Kalau dia kata nak memilih dari sana-sana lah. Dia sini-sini bagilah maklumat pun. Tapi bagaimana kita untuk mengubah maklumat tu, sedangkan kita pun tak tahu ada ubah maklumat tu betul atau tak. Apa yang akan berlaku? Sebab kepimpinan hari ini kena melihat apa yang, bagaimana pemimpin dinilai. Bukan sekedar maklumat semata-mata, tetapi adalah bagaimana personality itu ditunjukkan. Bagaimana kepimpinan tu ditunjukkan. Adakah UMNO dah berubah YB dari sudut sebagai seorang Ketua Penerangan? UMNO dalam proses berubah. Maksudnya belum berubah? Tak total. Boleh elaborate sikit? Kita UMNO ni perubahan dah ada. Kepimpinan muda sudah mula mendapat tempat. Dalam contoh di Melaka ketika pilihan raya yang lepas, dia bentuk daripada kursi UMNO sendiri hanya 3 saja yang incumbent. Lain semua tukar. Dan saya tengok ada tempat-tempat lain dah mula mengikut. Dan ada perubahan. Dari segi pentadbiran tu begitu juga. Banyak kepimpinan muda telah mengambil tempat. Tapi dia perlu revolusi itu belum masa lah. Jangan nak turun pupus. Nak itu sensor pun ambil masa. Lihat baru datang ni lain ada perubahan tu kan, ada transaksi tu kan ada. Dan transaksi tu perlu ada. Pasal kita ada norma-norma yang kita perlu ketahui. Sebab generasi baru ni ada benda yang dia tak tahu. Dia tak tahu, memang tak tahu. Apa yang berlaku pada kerajaan 22 bulan tempoh hari yang masa tu dia tak bersahabat. Bila total dia berubah, majoritinya tidak berada dalam pentadbiran sebelum ni, kekong. Jadi dia rasa dia buat tu betul, tapi sebenarnya tak betul. Jadi macam hari kerajaan ni lagi, walaupun kerajaan ni apa pun yang kita katakan, kahwin masa dia sekali pun, tapi dia ada kombinasi. UMNO ni sendiri ada. Sebab dia pernah menjadi kerajaan. Dia pengalaman. Dan sahabatnya tu yang bersama kita ni, dia 22 bulan tu dia menjadi kerajaan. Jadi ada kombinasi yang menjadi check and balance.
Okay, YB, saya tertarik dengan cakap YB iaitu pengalaman. UMNO betul mengenai jentera yang besar, pengalaman yang luas. Tetapi pada ketika ini, dia ada satu budaya. Bila dah terlampau lama, dia dah ada satu budaya lama yang cuba tak memahami budaya yang baru. Macam mana YB sebagai ketua penerangan melihat untuk close gap di budaya? Dia bergantung balik kepada kepimpinan. Dan untuk saya ada tingkat bahagian. Saya melihat bagaimana kepimpinan ketua bahagian saya untuk mengolah benda ini. Ketua bahagian saya, dia orang baru memegang ketua bahagian. Okey. Tetapi dia orang lama dalam politik. Okey. Dan cara pendekatan dia berbeza dengan orang lain. Jadi kita inline dengan apa yang dia buat. Selagi saya rasa dia munasabah dan patut. Munasabah dan betul. Pendekatan dia kita check and balance. Kadang-kadang penilaian tu dia buat berbeza. Macam saya bila jadi pentadbir, ada masa kita kena letakkan undang-undang. Ada masa kita kena letakkan budi bicara. Walaupun kadang-kadang budi bicara tu melanggar undang-undang, tapi kita kena bertanggungjawab lah. Kepimpinan kena bertanggungjawab bila dia memilih untuk melanggar undang-undang semata-mata budi bicara. Dan ada masa kepimpinan pun kena bertanggungjawab bila dia memilih undang-undang mengabaikan budi bicara. Itu juga kita nak close gap ni kan. Kita kena tak boleh lah kata nolak semuanya sebab persepsi dia, bukan persepsi, pandangan dia betul berdasarkan pengalaman dia dan di mana dia berdiri pada hari ini. Dan mungkin juga dia menilai apa yang dia dah lalui. Kita rasa benda tu salah, tapi ada masa salah yang jadi kebiasaan sehingga dia betul. Okay, YB, saya juga tertarik bila YB cakap kebiasaan yang salah sudah menjadi betul. So, ada ketika politik ni sangat unik dan sangat dinamik. Penjawatan dan sebagainya diisi dengan satu tempat yang oleh orang yang tidak sesuai. Tetapi oleh kerana dasar politik dan sebagainya menyebabkan tempat itu diisi dengan orang yang tidak sesuai dan tidak sepatutnya begitu. Dan orang luar yang tidak berparti melihat satu kelompongan yang tidak sepatutnya berlaku. Macam mana YB nak mengisi benda tu untuk memperbetulkan benda tu? Ataupun YB cakap tadi, macam YB cakap, ada benda undang-undang pun atas budi bicara. Adakah benda ni diizinkan pula? Ada benda yang boleh diubah di peringkat saya. Ada benda yang tak boleh diubah di peringkat saya. Tapi YB boleh bersuara. Sebagai kaum ni? Saya bersuara dalam sempadan yang saya ada. Dan saya terlupa tadi dah idea-idea ni. Soalan tu banyak sangat dah terlupa. Yalah, pemilihan jawatan tu adalah berdasarkan kepimpinan. Kepimpinan meletakkan penjawatan tu berdasarkan kepada hierarki politik. Satu kebiasaan yang tidak dipatutkan. Adakah salah? Saya tanya tu, adakah salah benda tu? Tidak mungkin atas dasar tanggungjawab yang dipikul untuk membawa parti dia diberikan satu jawatan tu. Kalau kita ubah benda tu, kita meletakkan orang yang kita rasakan sesuai, tetapi dia tidak berjawatan dalam politik, adakah salah? Tak juga. Dua-dua tak salah. Tapi mana satu yang betul? Dua-dua pun tak boleh cakap betul. Dua-dua pun ada cakap. Berdasarkan kepada pemimpin yang berkuasa memilih ketika tu. Pasal dia yang menentukan direction tu. Dia memilih untuk serve dalam keadaan dia meletakkan politik lebih ataupun kerja lebih. Macam tu. Bukan juga. Sebab kadang-kadang memberi keutamaan kepada orang politik. Ataupun yang angkat beg lebih, cium tangan lebih. Tapi yang selamat Kodak dia selamatkan diri dulu. Saya tak boleh nak komen sebab kita nampak dia angkat beg, dia cium lebih. Tapi kita tak tahu sebelum dia nak angkat beg tu, dia yang isikan beg tu. Dia yang susun apa yang ada dalam file-file dalam beg tu, kita tak tahu. Kenapa dia yang dipilih untuk mengangkat? Pasal dia dipercayai. Kenapa dia percayai? Mungkin dia telah memberikan suatu kelebihan kepada parti ataupun kepimpinan. Dia tak lihat dia susun file tu. Jadi dia lah yang kena angkat. Pasal dia yang tahu macam mana dia susun tu. Dia stacking balik file tu macam mana. Pandai YB jawab. Pandai dia cover. Saya nak beritahu pada saudara Syah. Bukan apa. Jadi kita jangan menghukum daripada menilai kita nampak dia bawa beg. Sebelum dia nak bawa beg tu, dia susun barang-barang dalam beg tu. Kalau dia susun lagi. Itu persepsi. Kita tak tahu. Kalau kata menilai dia tu, semua orang boleh jadi tukang bawa beg. Semua orang nak jadi tukang bawa beg. Saya pun nak. Tapi kenapa dia dipilih? Untuk membawa beg daripada ramai-ramai yang ada di keliling. Mesti ada kelebihan dia. So YB, apa yang YB rasa belum dibuat lagi untuk Kota Melaka sebagai ketua penerangan? Sebab sekarang ni mungkin ada persepsi-persepsi menunjukkan YB sebagai ketua penerangan di Kota Melaka as a parlimen punya Kota Melaka, tetapi mungkin YB fokus pada kerjaya sebagai seorang YB. Tetapi mungkin terlepas pandang dengan benda-benda ni dari segi politik, macam YB cakap lah, perkara pertama YB pergi Duyung adalah kepimpinan tu. Maksudnya kena ubah dan sebagainya. Sudah tentu akan wujud kebencian. YB pun sedar benda tu. Supaya tak berbalik pada politik ini juga.
bila JPKK, pengurusan JPKK as executive di dalam Don Duyung, sudah tentulah dia juga terpalit juga dengan kepimpinan UMNO. So bagaimana YB nak manage dari segi kepimpinan eksekutif dan juga politik? Maksudnya as a ketua penerangan, macam mana YB nak tengok perpisahan kuasa itu berlaku, yang pertama. Yang kedua, bagaimana pula sebagai ketua penerangan bahagian Kota Melaka tidak fokus on self-belonging YB di dunia. Dia berbalik. Kenapa UMNO ni ditolak? Di konteks Kota Melaka. Kita tolak 3 don yang dominan oleh satu bangsa. Okay. Tinggal Duyung dan Teluk Mas. Kenapa kita ditolak? Nombor satu adalah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan tu siapa? Okay. Adakah kes di pusat menentukan apa yang berlaku? Ada. Ada sikit. Tapi adakah di dalam kawalan? Kawalan kita di peringkat Kawasan. Tak. krisis kepercayaan kepada kepimpinan UMNO. Tak kisahlah daripada cawangan ke bahagian. Ada. Itu kawalan kita ke bukan? Kita. Okey. So kita manage dalam kawalan kita. Apa yang kita perlu lakukan untuk mengembalikan kepercayaan? Tunjukkan kita boleh dipercayai. Okay. Tunjukkan orang yang bersama dengan kita, yang kita bagi amanah yang sama kita ni pun boleh dipercayai. So mungkin saya merugikan seorang pemimpin UMNO. Okay. Tapi saya mengembirakan 200 Beribu. keluarga orang. Tak, mungkin tak besarlah kampung kan. Mungkin 200 orang. Do something, get something. Sebab saya pernah baca satu komen tu, dia kata apa, kalau semua nak pemimpin UMNO macam YB Helmi, mesti UMNO boleh menang semua kerusi. Tapi adakah mereka bersedia untuk melihat YB Nur Helmi mengemuk? Saya tak mengatakan saya yang terbaik. Tapi saya yakin dengan cara saya itu yang terbaik. Kita tak boleh ikut cara saya keluar baris. Sebab kali ni Agak ganas tu YB. YB cakap dari segi politik tu agak ganas. sebab saya nak result cepat. Adakah mereka bersedia? Ada perubahan, ada hasil lah. Walaupun ada dah 2-3 bulan tu teruk kena kecap kan. Tak apalah. So Alana dah viral ni YB dalam politik. Adakah next pemilihan YB akan bertanding MKT? Kata Tak ada planning. kalau saya nak bertanding daripada pemilihan itu, saya boleh bertanding. Saya daripada bekas ketua pemuda. Waktu tu saya tengah peak saya punya career politik saya. Suka tak suka saya didukung oleh barisan ketua pemuda yang hebat-hebat. Saya didukung barisan Ashraf sendiri. Esko. Kalau hari itu saya memilih untuk bertanding, saya boleh bertanding. Tapi saya rasa saya tak boleh buat benda tu. Sebab saya meyakini kepimpinan yang ada. Saya masih meyakini ketua bahagian saya. Saya masih mempercayai timbalan ketua bahagian saya. Dan saya yakin juga dengan naib ketua bahagian saya. Jadi untuk apa saya bertanding? Dan sebab saya yakin mereka ada cita-cita yang sama dengan saya. Betul. Kita jangan rasa kita betul sentiasa. Betul. Dan orang tu boleh manage bersama kita. Kan sama lah. Tak sentiasa perlu kita di atas. Ada masa kita jadi mengikut di belakang. Berbalik pada soalan saya tadi YB, bagaimana YB nak memisahkan bila YB as a YB Don Duyung dan juga sekarang ni dari segi sudut politik, dari segi ketua penerangan, ada juga cita-cita biasalah terpalit, iaitu kejap-kejap Teluk Mas, kejap-kejap Duyung, tapi tidak fokus on di don-don lain. As a ketua penerangan mesti sikit sebanyak akan terpalit benda tu. So bagaimana YB nak menangani isu-isu seperti ini? Kita dalam satu transaksi. Transaksinya adalah kita tak pernah berkawan dengan DAP sebelum ini. Bila kita tak berkawan dengan DAP tu, kita dominan di 3 don yang dimasukkan ni lah. Jadi kita ni dalam proses nak berkawan. Kita tak tahu ni berkawan kita ni macam mana ni. Tengah baru nak kenalan kan. So bila tahap kita dah mengawan tu kan, baru kita tahu limitation kita kat sini. Mengawan baru kita boleh perbetulkan. Sekarang ni kita nak betulkan, kita tak tahu. Kan sebab orang kata baru kenal. Kan kalau hari ni orang semua kata menentang DAP, saya ni tu naik mahkamah lawan DAP ni. Kan berjual excavator, jual JCB, nak cari duit, nak bayar saman mahkamah. Kalau kata berperang ni, saya bukan berperang di media sosial. Ada kata YB meninggalkan masalah-masalah di don-don lain. Sebagai biro politik, don-don lain terasa terpencil dan tidak diambil peduli suara-suara mereka ni. Ya, dia nak tiri. Dia nak tirikan lah senang cerita. Kita daripada pemilihan, kita ni sibuk dengan pilihan raya kecil.
Okay. Kita satulah alasannya lah. Kita tak dapat nak duduk betul-betul tengok apa kekurangan dan kelebihan yang kita ada di dua-dua yang lain ni. Adakah YB mengaku yang sebenarnya betul YB menganaktirikan don-don lain? Tak, kita tak boleh nak, saya bukan menganaktirikan tapi saya belum bertindak. Okay. Sebab kita tak nampak apa yang akan berlaku sikit je. Tapi kita perlukan sikit je hari-hari. Betul. Kita dah tengok apa yang berlaku daripada perkongsian kuasa JPJK. Ni yang pertama. Kita lepas ni akan ada perkongsian kuasa yang lain. Jadi kita nampak, baru kita tahu apa yang tinggal untuk kita. Kan? Sekarang ni kita bersuara, kita meminta-minta. Kita tengah proses ni. Tapi ada masa kita untung, ada masa kita rugi. Sebab ialah nak berkolaborasi ni. Betul. Kan? Ada antaranya. Bila kita dah nampak apa yang betul-betul tinggal untuk kita, baru kita susun balik. Okay. Cuma sekarang ni kita kalau buat dalam keadaan tergesa-gesa, kan apa, takut macam nanti kena U-turn kan bila kembali kan. Semua jalan. Maksudnya slow and steady lah ni. Nak tengok tu. Dia tak slow and steady. Waktu ni kita lebih meniti je. Kita dah betul, kita lari je. Okay. KL, nampaknya masa mencemburi. Ya. Sebelum kita nak menutup ni, adakah YB ada dalam hati betul. akan ke peringkat sekarang ni ketua penerangan? Adakah lebih daripada itu? Kita godak sikit sebelum kita tutup. Saya Ramai yang nanti mungkin di jawapan di kuat godak ni ada jawapan eksklusif daripada YB. Ada pernah Bercita-cita ke nak naik sikit lah. lagi naik daripada ketua penerangan? Sekarang ni ketua penerangan buat kata dilantik. Betul. Dia Mungkin nak rasa yang Ini yang memegang kuasa betul-betul. buat masa ni saya belum ada keinginan lah. Benar-benar. Sebab saya yakin dengan percaya apa yang 3 pemimpin yang di atas saya. Kalau tiba-tiba ada desakan daripada akak Umbi, Macam mana? Yang besar tangan kita yang isi borang. Dulu saya pun selalu cakap saya tak nak bertanding. So memang betul lah. Tapi bila parti arahkan tangan saya juga isi borang. Ya, kali ni saya yang memilih untuk tidak isi borang. Sebab saya rasa bukan itu keutamaan. Ya. Krisis dalaman ni harus diperbetulkan. Cuma kita tak dapat nak tune lagi. Macam mana nak betulkan? Pasal kita tak nampak. Kita nampak kerjasama ni akan ada. Kita nampak kerjasama berterusan. Tapi bagaimana kita nak olahkan? Sekarang ni kita sibuk nak mengisi yang krisis dalaman. Sahabat kita daripada DAP sedang menyelesaikan masalah dia yang mana ahli akaumi dia tidak setuju dengan kerjasama ni. Itu juga kita. Okey. betul? Kita pun nak selesaikan yang kita punya ni. Cara mana kita nak selesaikan? Kita kena membuktikan kerjasama ni ada harga, ada nilai ni. Ada result. Okey. YB, soalan. Sedikit soalan. YB sayang DAP atau YB sayang PAS? Alamak. Bekerjasama. Semua nak tahu ni. Ha. DAP ke PAS? Mana lagi selesa? Mana lagi sisa? Sayang DAP ke sayang PAS? Dia tak boleh. Bukan, dia ni naratif je. Anak lebih jawab soalan dengan Saya tak boleh nak jawab. kita tak nak ayat panjang. YB sayang DAP atau YB sayang PAS dari segi kerjasama UMNO. Mana yang lagi selesa? Aunty, uncle, girlfriend semua tengah menonton. Ada juga macam-macam. Darling. Darling. Dia tak boleh sebab soalan dia tak jadi apple to apple. Kan? Sebab waktu kita bersama dengan PAS, Mufakat Nasional. Mufakat Nasional, kita mentadbir sendiri. Okey. PAS hanya mengisi. Okey. To reality. Okey. Jadi kita tak adalah kata kita bersama-sama. Sekarang ni dengan DAP kita bersama-sama. Dia bukan mengisi, dia bersama-sama kita. Adakah YB selesa dengan DAP sekarang? Kalau selesa saya bersama dengan DAP, saya selesa dengan DAP hari ni. Pasal apa tindakan dia tu, yelah kita ada 2-3 krisis, bukan ada 2-3 krisis, 2-3 isu di Kota Melaka yang melibatkan hal agama Islam. Dan DAP mengambil pendekatan untuk merujuk berbanding bersuara. Saya tak nak komen di tempat lain. Okey. Tapi konteks Kota Melaka. Okey. Itu pun dah cukup baik pada saya. Maksudnya YB declare hari ni di Kuat Godak YB selesa satu dan DAP tidak kacau hal ehwal bahasa dan agama di negeri Melaka. Dia terbalik. DAP tidak mengganggu urusan agama dan bangsa di Kota Melaka sehingga saya selesa untuk bekerja dengan dia. Nampaknya Korang dengar tak? kita dah ada jawapan daripada YB. YB selesa bersama dengan DAP. Tu yang saya cakap. Selesa. Kena tu cakap tadi. Dia salah tu. Salah. DAP tidak mengganggu agama bangsa sehingga saya selesa bersama DAP. Sehingga saya selesa. Ya, saya selesa sebab dia Maksud tak selesa lah YB. Yalah, selesa tu datang setelah Dia tak kacau dua benda ni. yes. Okey. Kalau kacau tak selesa lah. Dia tak kacau, kita sama-sama kacau.
Kan? So kita Tu tahu saja. dah. Okay. Jawapan selamat. Okay. Macam mana seterusnya? So kita tengok, kita puas hati juga sikit. Okey lah. Mungkin P pun nak godak sangat pun kita godak. Kita dah cuba godak tapi dia berhati-hati. Ya, tapi tak apa, kita tak dapat apa, tak juga apa. perkataan selesa tu. Selesa. Memang dia selesa lah sebenarnya. Selesa lah tu. Kau takkan ada boleh bersama dengan ahli Parlimen Kota Melaka selalu. Selalu bersama, video bersama semua. Nancaknya ada jawab lagi apa? Nampak selesa tu YB. Berbanding PAN, YB asyik nak marah ya. Bukan nak bagi marah. Saya kalau kata kita bercerita tentang kesombongan kita, siapa yang saya tak sombong? Bukan saya YB yang belagak. Ya. Okey. Tapi saya tak boleh nak nafikan. Saya dapat untuk buat track jogging 500,000 daripada KTKT bawa YB dengan Komeng. Bila tu, di mana? Di Semabuk Perdana. Oh, yang tu. Saya dapat naik taraf gelanggang futsal di Semabuk Jaya Okey. kepada berbumbung daripada YB PKR. Ada Madli. Saya dapat Dewan Terbuka daripada Menteri Ekonomi. Di Bukit Godik. Yes, jadi Kerja Bukit Godik. cerita dia sekarang ni, kalau kita sombong, saya sombong. Betul. Apa yang saya tak lawan DAP? Betul. Kan? Kata gilat ke apa, tapi kita sama juga daripada sahabat kita daripada PH, dia meletak kesombongan dia. Kita letak rakyat yang pertama. Rakyat yang pertama, kau boleh ikut, boleh bantu. Okey, bantu. Selesa. Bagi ahli parlimen saya, apa yang kita tak bergaduh, tak bertumbuk je. Tapi hari ni, apa masalah kita sekolah tak siap-siap, YB boleh bawa? Bawa. Klinik kita boleh bawa? Boleh. Bawa. Rakyat yang pertama. Maknanya ketepikan persengketaan tu tapi kita fokus pada rakyat. Yeah. Dan selesa YB adalah berdasarkan agama dan bahasa dan keselesaan rakyat untuk kefahaman penonton di rumah. Okey L, nampaknya kita dah kesuntukan masa. Okey. Saya rasa kita nak tutup saja di Kuat Godak Studio Kota Melaka ni pada kali ini. Terima kasih. Pejam celik pun kita dah 3 episod lalui susah dan senang. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi dengan tetamu lain lagi. Next episod keempat. Mungkin kita akan bawa yang lagi hangat betul. hangat yang kita boleh bawakan seterusnya di Kuat Godak Studio Kota Melaka. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih YB. Terima kasih saudara Ashraf. Dan kita jumpa lagi Next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.